وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. الله يجمع بيننا وإليه المصير. استغفرنا استغفر. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Mana dah kita ni ayat yang keberapa? Sang pada muka berapa? 250 ni. Gitu 55. Baris yang kedua dari bawah ke atas. Betul mana Allahumma salli. Fa'arahu tu baca dahra. Fa'arahul ayatal kubra. Maka memperlihat Nabi Musa akan Fir'aun tu akan mu'jizat yang besar, iaitu tungkak dan tangan. Dua perkara. Lepas tu betul mana tu? Mula situ dah. Jadi berhenti tengah jalan. Jadi selepas daripada Allah Ta'ala suruh Nabi Musa alaihi salam serta Nabi Harun tu pergi berjumpa dengan Fir'aun, maka ketika tu menyerulah Nabi Musa akan Fir'aun tu. Akhirnya keluarlah oleh Nabi Musa akan mukjizat supaya menunjuk Fir'aun tengok tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu tu dua perkara. Al-ayatul kubra dalam ayat tu makna gapo? Maknanya tungkak dan juga tangan. Tu maksudnya mukjizat yang besar tu, tungkak dan tangan. Tu sekira-kira kayu jadi binatang, tukar jadi binatang ular besar. Dia kata kayu tu tukar jadi binatang ular, jadi ular besar. Ular mana? Ular yang kuat. Tu sifat tu kita orang Jeddah. Ular yang kuat. Maksud kuat ni hingga dapat telan lah dan segala, boleh makan banyak perkara, termasuknya tali-tali yang diletak oleh puak-puak tok tukang sihir mungkinlah juga. Dan tangan Nabi Musa, dan ni atap kepada kayu tu. Ni atap kepada kayu. Dan tangan, dan sekira-kira tangan Nabi Musa alaihi salam, tangan Nabi Musa dimasuk dalam leher bajunya, baju Nabi Musa. Nabi Musa ambil tangan, masuk selit masuk dalam tekak baju, masuk dalam tekak baju tu, keluar putih bercahaya cahaya kedua tangan dah. Kedua jadi kedua-dua tangan tu.
Waktu baik masuklah tekak, waktu baik mari dua-dua tu bercahaya, bukan sebelah tangan dak, dua-dua tangan. Bercahaya kedua tangan tu. Kalau tak kena, bercahaya sekat tu je. Baca sekat tu je. Jadi sebelah tangan ya. Tangan Nabi Musa dimasuk dalam leher bajunya, keluar putih bercahaya-cahaya. Baca sekat tu. Baca sekat tu. Lama bercahaya-cahaya kedua tangan pula. Ya gak pula. Tu situ. Lepas tu kedua tu jadi mubtada semula lah, mulai semula pula. Jadi dua tanda dua mukjizat yang Allah Ta'ala beri ke Nabi Musa ketika berhadap kepada Fir'aun tu satu dah. Satunya tukar, yang tukar jadi ular. Yang keduanya apa? Tangan yang diselik masuk, seluk masuk dalam kocek baju, dalam tekak baju, tubik mari putih bersinar. Tu. Kedua-dua mukjizat ini mubtada situ. Jadi bermula kedua-dua mukjizat ini tak bila molek kadang-kadang baca tak kena cara jadi tengok lain lalu. Kedua-dua mukjizat ini bermula kedua-dua mukjizat ni. Mana dua mukjizat ni? Satunya tungkak, yang keduanya panggil tangi dia. Dua mukjizat ini khabar ketika mula jumpa dengan Fir'aun. Ada khabar di situ. Jadi berlaku, Allah Ta'ala berlaku ketika bermula permulaan jumpa dengan Fir'aun. Mula jumpa, mula bertemu, berhadap dengan Fir'aun, berlaku dua mukjizat ni. Dua mukjizat ni. Padahal lepas pada tu ada lagi mukjizat lain banyak pula, sehingga jadi 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi hak dua-dua ni mula-mula jumpa dengan Fir'aunnya. Mula-mula bertemu dengan Fir'aun. Dan kemudian daripada atau kepada mula-mula tu. Ketika mula tu. Atau situ. Jadi hak ni lah teka mula bertemu dengan Fir'aun ni. Dan kemudian dan selepas daripada berlaku mukjizat ni, teka temu dengan Fir'aun mula-mula, dan kemudian dan selepas daripada nasihat, memberi nasihat oleh Nabi Musa alaihi salam, memberi nasihat akan Fir'aun. Nabi Musa nasihat ke Fir'aun. Ya royak dulu, fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Tu sebelum pada waktu mukjizat tu, hidat apa dia panggil apa? Nasihat dulu, memberi nasihat petunjuk dulu. Dan kemudian daripada nasihat jadi memberi nasihat oleh Nabi Musa alaihi salam akan Fir'aun laknatullah alaihi. Tu. Nak rakyat kata sebelum waktu baik mukjizat pun dia kena ajak dulu, ajak dakwah dulu, kena seru dulu, kena nasihat dulu. Tak terima, tak percaya, barulah waktu baik mukjizat. Bukan semata-mata waktu baik lah letak. Mukjizat ni golik ke datang lepas pada engkar oleh kaum-kaum tu. Bukan kata semata-mata waktu baik dak. Golik ke Nabi kita pun lela kadang-kadang berlaku mukjizat tu lepas pada diminta dah. Diminta datang dah. Dengan katanya, dengan takluk pada nasihat dah. Jadi memberi nasihatlah oleh Nabi Musa akan Fir'aun. Lepas mula-mula bertemu berhadap kepada Fir'aun tu, Nabi Musa nasihat dulu. Memberi nasihat dengan katanya, kata Musa. Nabi Musa kata lagu mana? Ini kata Nabi Musa. Ini perkataan dia. Wahai Fir'aun. Salah kata kita. Fir'aun, Tuhan aku suruh aku kepada engkau. Fir'aun, Tuhan aku, yakni Allah Ta'ala ni, suruh. Apa makna suruh? Hantar, utus. Utus, hantar mari. Fir'aun, Tuhan aku ni suruh, hantar, utus aku ni. Suruh kepada, yakni hantar kepada engkau. Allah Ta'ala hantarku mari kemung. Tuhan kata izhab ila Fir'aun
innahu tagha, pergi hadap ke Firaun. Gi Musa. Allah Taala takku mai kemung ni. Tu. Lepas tu Allah Taala royak tu Allah Taala berjanji weh. Jika engkau beriman dengan Tuhan engkau, ni janji ya Tuhan. Ini Nabi Musa kata. Jika engkau Firaun, jika mung tu beriman, percaya teguh hati dengan Tuhan engkau, yakni Allah Ta'ala lah. Kerana dalam sekarang ni Fir'aun dia bukan etikak Tuhan, dia bukan percaya. Tapi Musa ni seolah kata nak ayat kata Tuhan siapa-siapa pun Allah Ta'ala belakang. Jika engkau beriman dengan Tuhan engkau, Fir'aun, yakni Allah Ta'ala. Maknanya Fir'aun, Allah Ta'ala janji, ya royak, ya suruh mari aku ni mari temung-mung, dan suruh royak kepada mung jika engkau beriman dengan Tuhan engkau tu, yakni Allah Ta'ala tu, nascaya, jawablah tu, nascaya jadilah umur engkau tu. Nascaya jadilah, yakni Allah akan menjadikan, tu maknanya Allah akan menjadikan umur engkau tu. Ya Allah Akbar, tengok janji besar. Tapi Allah Ta'ala tahu dah, kata Fir'aun tu tak terima. Saja juga. Nascaya jadilah, yakni Allah akan jadikan umur engkau tu Fir'aun 400 tahun itu dalam nikmat dan kesukaan. Allahu Akbar. Allah akan jadikan umur engkau tu 400 tahun tu. Jadi pada masa 400 tahun tu dalam nikmat, dalam kesernakan dan kesukaan. Dalam nikmat, apa makna dalam nikmat? Yang ini tidak merasa sakit dan susah. Tak rasa sakit, tidak merasa sakit dan susah po Fir'aun. Allah 400 tahun. Dah. Janji Fir'aun ni dia sendiri pun duk lekas nikmat dah kalau kita kira dah. Belum pada Nabi Musa datang pun Allah Ta'ala wi kesihatan kepada dia dah, kenikmatan kesukaan kepada dia dah. Tapi dia baru je nak sampai ke 400 tahun ni umur banyak. Ni Tuhan janji. Fir'aun, 400 tahun itu dalam nikmat, dalam kesernakan dan kesukaan, tidak merasa sakit, tidak tepuh dengan kesusahan. Masya Allah. Apabila engkau mati, Fir'aun, tu lepas pada mati pula, lepas pada 400 tahun tu, apabila engkau mati, masuk syurga, masuk oleh engkau ke dalam syurga. Masuk oleh engkau ke dalam syurga. Tu yang gitu. Bila mu mati, mu akan masuk dalam syurga, masuk ke dalam syurga. Tu janji Allah Ta'ala. Ni Nabi Musa tawaran ni orang panggil tawar dulu. Tengok Masya Allah. Tapi orang dia tak beriman tu dah. Ni nak ayat kata taufik Tuhan, ni hidayat Tuhan. Tu supaya kita ni lah misalnya orang kita apa yang jenis Tuhan tak tahu pergi mengaji agama misalnya dah. Kalau kita kata dah lah Allah Ta'ala janji kamu ni kalau mengaji ponok dah Tuhan Nabi Allah 7 lapis lalu dah anak cucumu misalnya Tuhan janji lagu tu. Tapi bila berpandai kepada taufik pada asad, tetap pada azali dah tak mengaji situ. Kalau dah insya-Allah kena mengaji. Pakai dak juga walaupun tawar besar taruh mana pun dia tak ada taufik dimula. Tu. Maka sebalik lagi orang yang tidak ditawari gapo pun masuk Islam ataupun beriman terus ada belana. Tu. Allahu Akbar. Apabila engkau mati, masuk syurga, masuk oleh engkau ke dalam syurga. Masya-Allah. Lepas tu Fir'aun kata gana, lepas pada Nabi Musa beritahu tu, maka kata Fir'aun, berkata oleh Fir'aun, yakni kepada Musa alaihi salam. Fir'aun kata ke Musa, Fir'aun kata gana, hingga aku mensyuarat Haman dulu.
Jadi tunggu sebentar, tunggu wahai Musa. Seolah kata gitu. Tunggu wahai Musa, tunggu lu Musa. Dahulu. Tunggu wahai Musa, hingga aku ni mensyuarat akan Haman dulu. Dahulu Fir'aun ni hakikatnya bodoh juga. Dia bukan cerdik mana li. Bukan cerdik lagi mana tengok. Dia gapo-gapo pun dia tak lepas pada Haman. Dia kena sorak. Dia kena minta pendapat. Gapo-gapo pun Haman tu duk jadi siut linga. Fir'aun ni hakikat dia sungguh. Dia bukan orang tinggi, kata dalam kitab kenek ya dianya. Dia nak pakai selipar tinggi-tinggi, nampak kata dia tinggi. Dia tu orang kenek Fir'aun ni. Bukan kata orang nampak hebat, tapi tu dengan perangai, dengan kebaikan dia tu. Maka kata Fir'aun, hingga aku mensyuarat akan Haman. Haman ni ialah menteri lah. Menteri, yakni menteri yang sentiasa memberi nasihat. Awak gitu. Menteri yang sentiasa memberi nasihat dan menolong pekerjaan Fir'aun. Menteri yang dia sentiasa menasihat, yang sentiasa memberi nasihat dan menolong pekerjaan Fir'aun. Tolong kerjaan, segala-gala pekerjaan, lebih lagi pekerjaan bina-bina bangun-bangun semua Haman ada bercara. Haman ada bercaranya buat istana waktu buat ni semua. Tu Haman dalam kitab, dalam Quran sebut kan, dia suruh Haman tu pergi duk bina satu bangunan yang nak naik pergi tengok Tuhan Nabi Musa tu. Dia kata aku nak naik tengok tu, aku nak naik tengok Tuhan Musa kali. Haman, ya Haman ibnili, dalam ayat Quran. Haman, bina ke aku satu bangunan aku nak tengok. Nak tu aku tengok, aku nak pergi tengok Tuhan Musa. Kata setara mana? Tu. Situ Wahbi duk ambil ayat tu, kata Tuhan duk atas langit tu, dia kata. Tu. Akidah Nabi Musa, Tuhan duk atas langit. Tengok Fir'aun pun nak bina, nak pergi tengok Tuhan duk atas tu. Tu jadi bodoh gitu. Ayat tu salah satu juga tu Wahbi duk ambil mari. Allah akbar ya Rabb. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu cuba tengok lagi. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, Musanna kata, aku nak sorak Haman dulu, boleh tak? Nanti lu Musa. Dahulu aku nak sorak tengok. Maka lepas pada Fir'aun pergi sorak dengan Haman. Haman, Musa kata gini ni, kalau aku beriman dengan Tuhan dia, Allah janji tu dia nak beri umur 400 tahun dalam nikmat serenok, tak ada demam sakit pun. Patut dia mati masuk syurga pula tu. Haman kata kena. Maka kata Haman, berkata oleh Haman, laknatullah alaih, mati dalam kubur belakang ni, nama ni mati belakang tu. Haman, Korun, Fir'aun, ni pok cuk-cuk tu. Maka kata Haman kata kena, adakah engkau, hei Fir'aun, jadi hamba? Adakah akan jadi oleh engkau? Jadi adakah engkau akan jadi hamba? Hei Fir'aun, mu nak jadi hamba ke kana? Atasiru abdan. Dalam kitab Sawiyah, Sawi kata, atasiru abdan, adakah engkau tu akan jadi hamba kemudian daripada jadi Tuhan? Ba'da ma kunta rabban, dalam ayat dalam tafsir sebut, atasiru abdan ba'da ma kunta abadan. Kita tengok dalam Sawi. Ni musanna kita ni nakah tu juga ni sini ni. Adakah akan jadi engkau, adakah engkau Fir'aun akan jadi hamba? Mu nak jadi hamba pula kan? Mu nak tu jadi Tuhan molek dah. Akan jadi oleh engkau akan hamba, kemudian jadi selepas daripada jadi Tuhan, selepas daripada engkau sudah jadi Tuhan. Mung ni Tuhan dah. Mung ni Tuhan walak-walak dah. Apa mu nak jadi hamba pula gitu? La ilaha illallah. Tengok ni orang panggil, orang kita ni dia penasihat jadi baik juga.
Sampai tu nak cari gu ni, nak kawai gu untuk buat sorak ni, cari hok molek. Sebab Nabi kita dah ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalin. Dari hadis Abu Daud Nabi kata kena ar-rajulu ala dini khalili, bermula seorang lelaki itu adalah ia di atas jalannya bagi kekasih dia. Sayang dia lagu mana, ya lagu tu. Dia turut gu dia. Khalin dia kasih dia datang jalan orang tu. Sampai tu Nabi kata fal yanzur, maka hendak tiliklah ahadukum oleh salah seorang kamu itu may yukhalin, akan mereka yang dia nak bersaing. Nak bersaing dengan dia, tengok tilik molek. Sebab dia kita mula bersaing dah, kita akan turut jalan dia. Nak jadi selorong orang panggil. Sebab tu dia pada tengok kawan gu ya. Sebab tu kalau kita tak anak kita di ponok tu dah, tak sah kita tengok, tak sah tanya kata mengaji ke tak weh. Tak sah tanya mengaji ke tak weh. Juru ke tak? Duk ponok nak maya ke tak? Ngaji ke tak? Tak sah tanya dia, kita tengok kata dia bersaing dengan dia. Sudah. Itu je. Tu. Dia bersaing dengan Wahabi banyak. Nak pergi ke mana? Tu saya tak arah betul buat ni. Dia saing dengan puak tu. Dia nak pergi tak sapu muka, tak kunut juga. Dia tengok di kawai gu dia orang panggil. Sam jenis hok pusing nak ke bomo, nak mengamah. Dia nak pergi kot tu juga. Dia nak pergi kot tu. Sebab tu kalau tilik tengok molek. Ni tengok di Fir'aun ni, dia punah. Kalau dia punah Fir'aun bukan sebab dia juga tu, sebab Haman ni juga. Salah satu buat punah Fir'aun yang Haman ni. Haman. Habis itu, maka mu nak jadi hamba pula kan, selepas pada mu tu sudah jadi Tuhan dah. Allah tu tengok. Tu habis kat tu. Fir'aun pun pakai selalu dah pakai tak terima Nabi Musa, tak beriman dah. Selepas pada itulah tunjuk Musa. Dan jadi maka ditunjuk oleh Nabi Musa kepada Fir'aun tu, diperlihat oleh Nabi Musa dua mukjizat itu. Lepas pada Fir'aun tak percaya, tak beriman, Musa pun waktu mukjizat tu, satunya gapo? Tukar jadi ular. Yang keduanya gapo? Tangan yang diseluk masuk dalam tekak baju, keluar bercahaya putih. Tu ubik mari cahaya bersinar. Tu dua mukjizat. Benda cari adab belaka tu. Allahu Akbar. Selepas pada tunjuk mukjizat dah, apa Fir'aun buat? Fakadzdzaba wa 'asa. Tu. Orang kita dah tak dapat hidayah situ. Itu hujungnya. Atau pada fa'arahu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba. Tu atau pada arahu. Atau situ. Atop dengan fa. Kalau kita ngaji nahu ni, orang panggil tertib wa ta'qib ke. Selalu dah. Belata selalu. Tu kalau fa. Kalau mari summa, belata lama sikit. Berlama sikit. Kalau mari fa tu selalu dah. Lepas pada Nabi Musa memperlihatkan akan mukjizat tungkak dan juga tangan yang putih tu, fakazzaba, maka. Jadi maka selalu, boleh kata gitu. Maka dusta. Jadi maka selalu dusta oleh Fir'aun. Dusta oleh Fir'aun. Selalu dah dusta oleh Fir'aun. Apa makna dusta? Dia terjemah daripada kazzaba tu. Kazzaba tu bukan makna dusta. Dusta ni kaziba. Kaziba tu berdusta. Kazzaba ni mendusta, membangkit bohong. Tu dusta di situ dia maknanya. Maka dusta, jadi maka membangkit bohong lah. Faham tak? Membangkit bohong. Kalau kaziba, dusta, kita kecek bohong, kita sendiri tu kecek bohong. Kalau kazzaba, apa makna kazzaba? Membangkit bohong. Apa makna membangkit bohong? Gi kata dia tu bohong. Kata orang lain kata bohong. Atau panggil takzib. Tak percaya dah tu orang panggil tu. Maka membangkit bohong oleh Fir'aun akan Nabi Musa alaihi salam. Membangkit bohong, tak percaya. Bohong Musa.
Tu. Mung sada bohong. Tengok waktu mukjizat depan mata dah pun kazzaba lagi. Mung sada bohong. Tu sini isyarat gapo? Isyarat kata gana. Isyarat kata gana. Dua perkara. Bila orang kita membangkit bohong ni dua. Satunya hati tak percaya, yang kedua mulut dia pula. Mulut dia menolak. Sini cuba tengok. Dia tak supaya Allah Ta'ala datang mari tu wa asa tu lah, kazzaba lah. Sini kena tulis sikit lah. Kazzaba yakni hati Fir'aun tidak percaya. Yakni hati Fir'aun tidak percaya. Dan mulutnya itu menuduh. Mulutnya itu menuduh bahawa Musa itu mendatangkan sihir. Tengok tu pula. Bahawa Musa itu mendatangkan sihir. Tu kata kazzabada tu. Musa dah bohong Musa. Hati tak percaya, mulut mung ni sihir mung ni. Mung ni sihir. Mai yakun dah bomu ni. Mung ni mai sihir mung ni. Masuk ilmu sihir pula mung ni. Mai saya sat bomu ni. Mung cara orang panggil bertipu mata mung ni. Mung ni sihir. Tu Musa. Tu dia tuduh betul-betul kepada Nabi Musa alaihi salam. Masya-Allah. Masya-Allah. Ni kita tak ada heran bila kita i'tiqad asalnya hidayah daripada Allah. Tak ada heran apa orang kita. Royaklah datang hujah 1000 hujah sekalipun, marilah 1000 mukjizat, dia tak dapat hidayah. Tu Allahu Akbar. Sepa Wahabi ni dia duk kata kita ni i'tiqad Tuhan duk pada tiap-tiap tempat situ, duk serata-rata. Padahal kita orang yang cakap-cakap dah kata, bukan kita i'tiqad kata Tuhan, bukan Allah, bukan kita i'tiqad kata Allah duk tiap-tiap tempat. Allah duk tidak bertempat. Allah maujud bila makan. Dia duk faham kata kita i'tiqad Allah maujudun fi kulli makan situ. Heran weh buat ni weh. Dia orang cakap-cakap dah. Duk kata situ. Bila pandai kepada hidayah tu dah. Tak ada arah apa, tak ada jalan ni. Ya lagu tu dah. Tu. Ni bukan kata orang baru ni. Ni puak radak doktor hak Wahabi pun kata gitu. Ni di kat luar negeri ni, puak Syekh Sosah hak Wahabi. Dia kata gitu supaya tak ada reti mula lagi dah. Masya-Allah. Tu hidayat tu orang panggil. Kalau kita kira tu lagu tu lah. Tu. Allah fakazzaba wa asa. Dia kata, maka membangkit bohonglah oleh Firaun akan Nabi Musa. Tak percaya. Wa asa atau pada kazzaba, dan derhaka iyo Firaun. Derhaka. Apa makna derhaka sini? Apa makna derhaka? Yakni buat gitu. Derhaka tu yakni dengan bahawa menzahir ia, dengan bahawa menzahir ia akan sifat sombong dan berlawan perintah Tuhan. Dan berlawan perintah Tuhan. Tu. Jadi bukan semata-mata takzib, bukan semata-mata kata nak membangkit bohong. Asal pula dah apa? Tunjuk sombong. Wak tengok pula. Asa tu wak tengok pula. Tu. Wak bertengok menzahirkan sifat sombong dah berlawan perintah. Tu asa. Sebab tu dia tak serupa. Kazzaba wa asa. Allah Ta'ala datang dua kata tu tak sama. Kazzaba ni hati tak percaya, mulut tuduh. So dah situ. Asa lek dia sendiri ni pula wak tunjuk sombong pula kepada Musa alaihi salam. Mung ni tak salah mana-mana lah. Tu mung ni berapa hari ni mung buat anak pera aku juga. Tu macam-macam selalu.
Derhaka ia Fir'aun derhaka akan seruan Allah Ta'ala. Tak percaya seruan Allah. Hak seruan Allah Ta'ala yang disampai oleh Musa tu, ia apakah? Pakai derhaka lalu dah. Derhaka. Habis itu nampak tu dah. Thumma adbara yas'a. Tengok yang mari thumma pula. Dia tak lupa tu. Ayat Quran dia kena pandu dengan kaedah-kaedah belaka tu. Gano sining summa apa gano hok nung fo. Gano datang summa pula. Ada maksud gapo ada ayat ni pula. Dia faham gapo tu je lelaka tu. Dia kena tolong dengan kakak ilmu saja tu. Semata-mata faham buka kamu bukan boleh tafsir Quran weh. Kena mengaji, kena bergerti dengan alat-alat dia. Summa adbara yas'a. Kemudian apa kemudian? Jadi selepas daripada dia membangkit bahung. Kemudian daripada dia membangkit bahung, Allah Ta'ala datang dengan summa ni isyarat kata lama pula tu. Bukan selalu tu. Lepas pada dia tuduh Musa, lepas pada dia tak percaya, lepas pada dia tunjuk sombong ke Musa tu, dia pakai masa pula situ. Sengih lama pula tu. Barulah Fir'aun nak bergaduh, cari orang beripung, orang mari pula nak cari tok tukang sihir ni bukan star-star juga weh. Beripung tiap-tiap kampung pia dia ada tok tukang sihir pakai orang hari. Tu situ pakai masa. Makanya summa adbara, kemudian berpaling ia Fir'aun. Adbara, berpaling. Asal adbara ni paling punggung lah. Berpaling daripada beriman. Apa makna berpaling sini? Berpaling daripada beriman. Berpaling daripada beriman. Berpaling hati lah sininya. Asal adbara ni paling punggung. Paling belakang. Tapi maksud berpaling hati daripada beriman. Beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Tak beriman dengan Nabi Musa dak. Adbara yani mu'ridan anil iman. Berpaling daripada beriman dengan Musa. Fir'aun tak beriman. Tak beriman walaupun mukjizat tunjuk depan mata, depan muka pun tak beriman. Berpaling. Allah Ta'ala kata summa adbara, kemudian berpaling ia daripada beriman dengan Musa. Yas'a, han keadaan ia. Yas'a tu jumlah fi'il mudhari'. Jumlah fi'il mudhari' jatuh lepas tu i'rab jadi han pada dhamir mustatir dalam adbara. Adbara fi'il madi, fa'il dia dhamir mustatir taqlid huwa raja' klik kepada Fir'aun. Yas'a tu jumlah tu jadi han pada mustatir dalam adbara tu. Maka sini pun kita kena kira han lah ni. Berpaling ia Fir'aun tu daripada iman dengan Musa. Han keadaan. Tu kena takdir lagi tu. Berjalan ia, han keadaan berjalan ia Fir'aun tu. Berjalan, apa makna berjalan? Bekerja ia Fir'aun. Bekerja dalam bumi ni. Lepas pada ia berpaling tu, ya orang panggil paling pergi kerja benda mengarut pula. Fir'aun ni bukan kata lepas pada tu ia berjuruh dak. Mengarut pula. Berjalan ia Fir'aun tu dalam bumi, berjalan dengan takluk pada berjalan. Berjalan di sini dengan mana kerja buatlah. Berjalan ia dan buat ia Fir'aun dalam bumi tu dengan berbuat kebinasaan fasid. Dengan berbuat kebinasaan fasid. Kecek fasid. Fasid. Tak ada tak apalah fasidun ni. Kebinasaan fasid. Apa fasid? Kerusakan. Ialah hak tulah ya tu. Tafsir mana? Dia datang pada kebinasaan. Berbuat kebinasaan dan kerusakan. Apa makna fasid di sini? Tulis situ yakni usaha cari jalan untuk mengkalahkan Nabi Musa.
usaha cari jalan untuk mengkalahkan Nabi Musa. Tu duk mengarut nak cari jalan, nak wihala Musa situ. Summa adbara yas'a. Keduk jalan, cari jalan buat lagu mana kita nak wi Musa lah buat lagu mana nak wi Musa dapat kekalahan, nak wi Musa mati, akhirnya dia nak bunuh kak. Tu yas'a tu Allah Taala isyarat kepada du datang dengan rupa fi'il mudhari' dia tak serupa dengan fi'il madi. Nak royak kata sentiasa duk cari ke sentiasa mengusaha cari kebinasaan. Duk fikir sokmo. Duk fikir sokmo cari jalan untuk memusnah, untuk nak menghancur, untuk nak mengkalahkan Nabi Musa. Macam mana jalan nak boleh buat, ia akan usaha buat. Tu berbuat kebinasaan. Lepas tu lagu mana pula? Fahasyara atau pada adbara. Fahasyara fanada mako. Tu mako atau pada berjalan tu. Berjalan atau kepada berpaling. Berpaling. Bila berpaling dah daripada beriman dengan Nabi Musa alaihi salam, maka ni cara dia buat. Fahasyara, maka menghimpun ia Fir'aun. Menghimpun Fir'aun, menghimpun. Himpun gapo? Ayat Quran ni sebut pendek-pendek gitu ya. Hasyara, himpun gapo? Tafsir kena orang ibu lah. Fahasyara ay jama'a as-sahara. Ya oi. Maka berhimpun ia Musa akan segala tukang sihir. Pakak panggil cari tukang sihir. Dalam kitab sebut, dalam tafsir lagi kata Allah yang cari bakal nak di kampung. Ketika tu tukang sihir banyak dalam Mesir tu, tukang sihir tu berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Tukang sihir tajuk panas sihir. Dalam masa Fir'aun tu, dia timur dengan sihir, timur dengan ilmu sihir. Mana belaka cari jalan apa pasal jenis tu. Maka Fir'aun pun pergi panggil, kampung ni biar tak ada bakar hok pasal cam-cam sikit mai sihir. Ambil mari satu kampung seorang, satu kampung seorang, mari hipung. Tu hasyara. Hasyara itu maknanya menghimpun ia akan segala tukang sihir. Bahasa Arab panggil saharah. Saharah tu jamak daripada sahir. Maknanya tukang-tukang sihir dah. Himpun akan tukang sihir. Banyak mana tukang sihir tu? Dalam tafsir Jalalain kata himpun akan tukang sihir. Lepas tu tafsir Sawi yang mari terai pula. Banyak mana tukang sihir tu? Dia kata 72 orang, dia kata. Tukang sihir pada masa tu 72 orang. 72 orang. Ini satu riwayat je. Ya ada banyak pula riwayat dari tafsir-tafsir. Kata 70 ni daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tu 72 orang ni. Tapi kita tulis tambah sikit ayat ni dan kata setengah 12,000 orang. Itu. Dan kata setengah yang lain 12,000 orang. Saya ambil mari satu saja. Ada lagi 2-3 pendapat lagi. Kata setengah 15,000, kata setengah 19,000, macam-macam. Ni kata setengah berbelah ribu, setengah kata 72. 72 orang. Tok tu sihir ramah dah tu pun banyak dah. Banyak dah, masya-Allah. Tok bomoh jenis-jenis pandai-pandai sihir. Allah, pandai ilmu gelap, ilmu hitam. Ilmu sihir ni sebenarnya dia bukan masuk dalam benda mencari adat. Ya kalau kita ngaji lai Usuluddin, benda yang mencari adat ia apa perkara. Ya salah satu daripadanya apa? Apa dia? Apa? Ya irhas, masalah mukjizat ke apa semua tu. Karamah, ihanah, tu jenis lapis benda yang mencarikan adat. Adapun sihir tak masuk dalam bilangan ni tu. Kenapa? Sihir ni dia benda adat. Benda adat. Benda menipu mata ya. Benda lah berlaku adat, bukan cari adat. Sihir.
Tu. Tu. Maka tak kena takut po. Sihir tu tak ditakut. Benda Allah Ta'ala berlaku tu ada hikmat dia semua. Tu ada hikmat dia. Lalu itulah hipunglah segala tok tukar sihir 72 orang. Masya Allah. Sekalian Bani Israel. Ini bermula sekalian mereka itu tu. Sekalian mereka tu sekalian tukang sihir tu ialah Bani Israel. Bani Israel berlaku. Jadi bangsa Nabi Musa berlaku. Jadi kulit putih supaya Nabi Musa, kulit kuning, kulit merah supaya Nabi Musa berlaku. Rambut merah supaya Nabi Musa. Jenis tu. Semua tu Bani Israel. Malaikat 2 orang. Maknanya 70 orang tu Bani Israel lah. Malaikat 2 orang. Malaikat 2 orang sahaja. Kok mana? Qibti. Jadi maka iaitu bangsa Qibti. Dia kecek pandai-pandai. Sebenarnya situ taprek dah pada malaikat tu. Malaikat 2 orang. Jadi 2 orang je. Apa? Qibti. Jadi maka iaitu bangsa Qibti. 2 orang ya hak pesing jenis Firaun. 2 orang ya orang panggil kulit Qibti, orang panggil bangsa Firaun. Tu orang panggil bakar-bakar Firaun. Adapun 70 orang lagi tu hak tu bakar-bakar Nabi Musa belaka tu, pok-pok jenis kulit Nabi Musa belaka. Jadi 72 orang panggil. Tu wallahu alam lah sebab apa ya amih Bani Israel ramah. Kau masa tu pok panas sihir tu Bani Israel ramah kerana wallahu alam. Cuma 72 orang. 70 orang dari kalangan Bani Israel dan 2 orang daripada orang panggil Qibti. Qibti. Ni musannaf kita ni ya ambil maksud je kalau kita tengok dalam kitab ulama dia kata kena sab'un apa dia? Isnani isnaini min Qibti wa sab'ina min Bani Israel. Ya buat lagu tu 2 daripada Qibti, 70 daripada Bani Israel. Tapi musnad kita je buat rengkah-rengkah. Semua Bani Israel belakang malaikat 2 orang ya. Qibti. 2 orang Qibti. Tutup tukar sihir. Duk khilaf ulama pula tu. Banyak mana. Kita tengok dalam Suratul A'raf ada sebut juga cara tok tukar Musa. Tok tukar sihir hak Firaun tu ada sebut. Maka di sini musnad kita ambil mari satu pendapat saja. Ingat gitu sudah 72 orang mudah ingat tak boleh 70 ni dah. 72 ni jadi sikit mudah ingat kata. 72 orang sekalian Bani Israel, malaikat 2 orang Qibti. Dikecek lagu tu pandai-pandai ya. Dan himpun, jadi menghimpun oleh Firaun pula. Tenteranya akan tentera bagi Firaun. Bukan himpun tok tukar sihir saja. Tapi tu bakal masa lama juga tu. Berhimpun tok tukar sihir dan juga menghimpun akan tentera Firaun. Himpun tentera dia, jundahu. Dalam kita sebut wa jama'a as-saharata wa jundah. Dan himpun akan tok tukar sihir dan tentera Firaun. Tentera dia. Himpun tentera dia. Banyak mana tentera dia? Badal pada tentera 1,000 ribu, 600 ribu. Allah Akbar. 1,000 ribu. Apa 1,000 ribu? 1,000,000. 600 ribu. 1,900,000. Ramah. Tapi orang dulu kita kata tak jadi. Kebiasaan mudah sangat. Tentera dia berjuta. Himpun tentera dia 1,000 ribu, 1,600,000. 1,600,000. Dan himpun tentera dia. Himpun buat apa? Bagi takluk pada himpun. Himpun tu bagi untuk lawan Nabi Musa, untuk melawan memperang akan Nabi Musa. Nanti nak lawan. Allah gitu lalu dah. Nabi Musa banyak mana sangatnya puak-puak Musa. Nabi Musa seorang dah, Nabi Harun seorang 2 dah. Lepas tu Bani Israel jenis pengikut Nabi Musa berapa orang sangat je. Nakut betul Firaun ni. Nakut betul. Dan jadi padahal
Banyak Bani Israel itu. Padahal banyak-banyak ni bilangan. Padahal dan bilangan Bani Israel tu, bilangan Bani Israel yang bersama Nabi Musa tu berapa? 600,000, 70,000, 600,000, 70,000. Dia kata lagu tu 970,000 ya. 600,000, 70,000, 670,000. Allah Akbar. Kalau kira Bani Israel ketika tu 970,000. Lepas tu dia beripung tentera apa untuk perang Musa. 1,000,000. 1,900,000. Allah, berapa kali ganda. Tu dia nakut. Nakut. Padahal kalau kira ni ambil 1,000,000 pun banyak dah untuk nak mengalak orang yang 900,000. Tapi tak rohlah tu. Maka tu lah tinggi pun tentera dia. Padahal pun Bani Israel ketika tu 970,000. Tu habis itu. Maka tetap kala berhimpun, tetap kala berkumpul tenteranya, tentera Firaun. Tetap kalau berkumpul oleh tenteranya, tentera Firaun berkumpul pada tempat yang dimaklumkan, pada satu tempat. Ya ada ya buat janji siap. Dari ayat lain pula ya buat janji siap. Tempat yang boleh ripung orang ramai-ramai boleh menyaksi. Nabi Musa ni dia bertawar ke Firaun. Gini kita cari tempat hak luar-luar, kita beripung orang. Firaun pun setuju. Tak apa. Maka ulama kata sebab apa Nabi Musa nak cari tempat luar-luar? Kerana Nabi Musa tujuan besarnya dia bukan nak tunjuk mukjizat tu Firaun tengok sangat. Dia nak bagi orang lain ramai-ramai boleh tengok katik mukjizat tu supaya demo lain tu boleh berimeh. Jadi bedil sedah tu nak makan dua orang panggil. Nabi Musa tujuan dia nak kepada orang ramai-ramai. Kita tengok. Tu. Habis itu maka kata dia rahimahullah ta'ala, cuba tengok, maka tetap kala berhimpun oleh tenteranya tentera Firaun dan tukang sihir atau pada tentera, dan berhimpun oleh pok-pok tukang sihir 72 orang tu. Manakala tu jawab, berdiri aduwullah Firaun, berdirilah oleh aduwullah, seteru bagi Allah. Siapa seteru Allah? Badar situ Firaun. Firaun pun berdiri cokor. Bila orang pakat beripung ramai tu, Firaun pun cokor berdiri. Tengok baik, bukan berdiri biasa, berdiri atas kerusinya. Maksud kursi ni katil tempat berehatnya. Nyonya Firaun tu. Bahasa Arab panggil sarir. Bukan kursi betul-betul dok sarit ni, tempat hak ya dok berehat tu. Katil tak katil tu, dia style katil kursi tu, tapi rupa kursi tak kursi, katil tak katil, hak tu hak menyengeng boleh. Tempat hak ya dok berehat betul lah. Tempat hak Firaun dok berehat. Ya berdiri atas tu kenek ke. Ya kenek, ya diri tu nak bagi orang nampak dia molek sikit. Kalau dia diri tempat biasa ni, yang dinampak renah lagi dia. Duduk berdiri atas kursi. Atas katil dia tu tinggi. Nampak hebat, tunjuk hebat dia. Berdiri aduwullah Firaun atas kursinya. Tu. Lepas pada tu dia buat lagu mana? Fahasyara. Lepas pada orang beripung dah. Fanada. Tengok ayat Quran ni sedap, dia susung lagi, masya-Allah. Ni salah satu kelebihan tafsir Nurul Ihsan ni. Salah satu kelebihan dia susunnya pun jadi teratur. Orang panggil orang baca ni pun jadi boleh rasa gi turut dia gi selalu, dia tak ada jadi kaca ikut sedah. Tafsir Ihsan dia ambil daripada mafhum tafsir-tafsir yang lain, kemudian dia tafsirkan dalam ni dengan bahasa Melayu. Lepas tu ni kelebihan. Sebab tu berkat tafsir Ihsan ni. Sampai ke hari ni orang baca tafsir Ihsan, kalau tafsir Jawi
Tak baca tafsir lain banyak. Tafsir lain-lain lagi, tafsir hak lain-lain banyak. Tapi ni tafsir Nur Ihsan. Masya-Allah, keberkatan satu, yang kedua keikhlasan musannaf ni. Keikhlasan pengarang sendiri. Tu. Belik-belik mu pasal nak baca dia. Tu. Habis itu, fanada maqo apa dia? Fanada atop kepada hasyara, atop kepada hasyara. Tetap kalau beripung orang ramai dah, fanada apa nada? Nada ni apa? Nada yunadi munadat. Apa makna nada? Menyeru, maka menyeru ia Fir'aun, menyeru, memanggil, menyeru. Menyeru yang ni menyeru dengan dirinya. Ia tak bakal orang dak, tapi dok khilaf, dok jadi tak ihtiman pula lah. Ulama dok ihtiman. Ia seru ni, ia seru sendiri ke ia orang lain panggil. Kalau orang lain panggil, kecek pen ni orang panggil berlaku majaz. Bukan kata seru sendiri dak, kecek majaz. Maka menyerulah Fir'aun, yang ni dia suruh orang seru. Ataupun kalau menyeru sendiri orang panggil kecek, atau yang lain hakikat, orang panggil berlaku, atau yang lain hakikat dia. Maka menyeru ia Fir'aun yang ni dengan sendiri dia. Kita ambil jalan hakikat tu lah, atau jalan hakikat dia. Maka menyerulah ia Fir'aun dengan sendiri dia. Ia panggil dengan sendiri dia. Dia duduk atas kursi, atas katil tu dia kata kan. Maka berkata ia Fir'aun, faqala, apa tu? Fanada faqala. Tu lafaz faqala tu mengkuatkan pendapat ulama hok kata nada dengan diri dia sendiri tu. Nada dengan diri sendiri. Maka kata ia Fir'aun. Fir'aun kata kan? Fir'aun kata kan? Fa hasyara fanada faqal. Maka berkata ia kata kan? Ana rabbukumul a'la. Ya Allah. Tengok tak habis-habis. Tengok ni, tengok dakwah Yo nak jadi a'la tu, dia duduk atas katil tu dah, dia nak tinggi pada orang dah. Dia nak tinggi pada orang. Lepas tu dia kata, ana rabbukumun a'la. Aku ni, bermula aku. Fir'aun kata, aku ni dakwah dia. Ni dakwah ya. Aku ni Rabbukum, ialah Tuhan kamu. Aku ialah Tuhan kamu, Tuhan bagi kamu, pembela bagi kamu. Aku yang membela kamu, aku yang menjadi Tuhan kamu. Aku duk atur buat kamu ni. Aku duk tolong jaga buat kamu ni. Tuhan kamu. Ku ni Tuhanmu. Kamu ni khitab belakang kepada manusia yang ada pada masa dia pada hari itu. Aku Tuhan kamu. Tengok. Tuhan mana? Al-A'la. Sifat pada Rabbu. Aku Tuhan kamu. Tuhan yang maha tinggi. Yang tertinggi. Yang tinggi sekali. Aku ni Tuhan tinggi Aku tinggi. Tuhan yang tertinggi sekali. Apa makna maha tinggi? Bukan tinggi rupa, bukan tinggi tua, tinggi lagu tu sangat nak tu. Apa makna tinggi? Tafsir makna maha tinggi. Tiada Tuhan atas aku, dia kata. La rabba fauqi. Tiada Tuhan dah atas aku, lebih daripada aku maknanya. Tiada Tuhan dah lebih pada aku. Ku ni tinggi suk dah ni. Tinggi suk dah, tak ada Tuhan lebih pada aku. Tu tiada ada Tuhan lebih daripada aku. Tengok Fir'aun dah. Ni masya-Allah, ni sombong, ni sombong. Kecek pai lagu ni Allah, Tuhan murah sangat ni. Dakwah, orang panggil dakwah ketuhanan selain pada Allah Taala. Allahu akbar. Orang kafir biasa tak kecek lagu ni. Orang kafir tak percaya Tuhan pun tak kecek lagu ni. Dalam sejarah ni, orang yang pesan dakwah Tuhan tak banyak orang ni. Tak banyak orang.
kafir yang mendakwa Tuhan. Selain daripada Fir'aun, Namrud lah dan lain-lain lagi, tak banyak sangat mendakwa Tuhan. Sebab orang kafir sendiri pun dia tahu kata dia tak sampai tahap, padahal dia tak percaya Tuhan juga. Tapi dengan sebab nikmat kata Tuhan bagi ke Fir'aun tu, tak sakit, tak demam, duduk dalam keadaan seronok, suka main lama-lama bertahun-tahun, sampai ke siapa ke dia rasa dia ni lah Tuhan lah. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi, tiada Tuhan atasku. Akhirnya apa yang berlaku? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Allahu Akbar. Maka mengambil akan dia oleh Allah. Fa'akhadha, atap kepada qala tu, faqala tu. Tu dia. Maka ambil akan dia akan Fir'aun. Ambil akan dia akan Fir'aun tu oleh Allah Ta'ala. Ambil akan dia oleh Allah. Allah ambil apa? Siksa. Jadi akan siksa, akan sebagai ambil siksa. Wak gitu malah. Akan sini akan sebagai ambil siksa. Maka Allah Ta'ala pun ambil siksa. Mengambil oleh Allah akan dia siksa. Ini akan sebagai ambil siksa. Allah Ta'ala ambil siksa dah. Lepas pada dia kecek lagu tu, Tuhan pun mulai nama siksakan Fir'aun dah. Siksa apa? Siksa perkataan yang akhir. Siksa bagi perkataan yang akhir ini. Perkataan yang akhir. Perkataan. Apa makna perkataan yang akhir? Al-akhirah tu, akhirah tu sifat kepada mausul yang mahzuh lah kalau itu. Al-akhir ini al-kalimah al-akhirah. Jadi perkataan yang akhir. Apa makna perkataan yang akhir? Tulis situ, iaitu perkataan ana rabbukumun a'la. Iaitu perkataan ana rabbukumun a'la. Yo kecek lagu ning puak lalu dah Allah Subhanahu taala ambil siksa lalu dah kali yang kedua. Wal ula wal kalimatil ula, dan yang mula, jadi dan perkataan yang mula-mula, dan perkataan yang mula-mula. Dua kali dia dakwa Tuhan, dua kali dia tak percaya Tuhan, dia dakwa Tuhan dua kali Fir'aun. Tapi kali mula-mula Tuhan tak ambil salah lagi. Bukan tak ambil salah, Tuhan tak ambil azab lagi, Tuhan tak mengazabkan lagi. Bila siapa rok dua ni selalu dah Tuhan nak tergelai lalu dah. Ni tengok. Ambil siksa perkataan je ni bagi perkataan yang akhir, iaitu perkataan ana rabbukumun a'la, dan perkataan yang mula-mula, yang pertama. Mana perkataan yang pertama? Depan musanna raya. Maka perkataan yang akhir ini kelimah. Ini kitab ya tu. Maka perkataan yang akhir ialah ini kelimah. Tu mubtada khabar. Bermula perkataan yang akhir tu, mana makna maksud perkataan yang akhir? Iaitu ini kelimah. Apa ini kelimah? Iaitu ana rabbukumun a'la tu. Ana rabbukumun a'la. Ni hak akhir. Hak kata ana rabbukumun a'la ni dakwa ke Tuhan yang akhir. Dia dakwa Tuhan, dia mengaku kata dia Tuhan. Perkataan yang akhir. Dan perkataan yang mula, perkataan mula tu hak mana pula? Dan bermula perkataan yang pertama tu hak mana? Iaitu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Surah Al-Qasas
ayat 38. Kita tengok dalam surah tu. You kecek sekali. Hak ni hak mula-mula. Hak ni. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Surah Al-Qasas ayat 38. Kita tengok di sana. Apa kata ni? Fir'aun dia kecek kepada puak-puak jemaah dia. Puak-puak menteri-menteri, puak-puak ahli-ahli pada hamba-hamba dia. Dia kecek. Ayyuhal mala'u. Wahai, dia kata, hei jemaahku, hei jemaahku, tiada aku ketahui bagi kamu itu. Tiada aku tahu bagi puak kamu. Kamu tu wahai jamaahku. Wahai jamaahku. Aku tak tahu. Kata bagi puakmu ni, Tuhan lain daripada aku. Aku tak nampak Tuhan lain daripada aku lagi. Bagi puakmu ni. Aku tidak tahu kata ada bagi puakmu ni Tuhan yang lain daripada aku. Gerti tu dah. Ma'alimtu lakum min ilahil ghairi. Allah 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 Allah. Ni era lagu mana ayat tu? Mana piyah? Ming tak best, Ming tak best. Nanti tunggu azan dulu Ustaz.
La. Suka apa dia. Kalau kita suka, kita kena best diri. Orang yang suka tu je kena pergi best. Maka kalau kita tak ada best, tak ada jalan ni untuk kita nak pergi suka dia, lebih baik dia ya jiwa ya ada lagi. Jiwa kesedaran untuk nak best tak ada dia. Lebih baik dia. Malaikat kita duk bertukar bedah juga. Tiba-tiba kali ni bubuk dia. Kita suka sebab semua kita best. Itulah. Kalau semua kita tak biasa best, tak sebab suka dia. Dah. Yalah tak. Tu kata dia rahimahullahu ta'ala. Cuba tengok musannaf katakan. Jadi kalimah pertama ya kecek dah sekali. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tiada aku ketahui, aku tak tahu bagi kamu wahai jamaahku. Aku tidak tahu Tuhan akan Tuhan yang lain daripada aku. Jadi aku jua Tuhan kamu. Itu soalan maksud juga itulah. Jadi aku jua Tuhan kamu. Aku tak nampak kata ada Tuhan lain pada aku lagi. Jemaahku. Situ dia dakwa dah Tuhan kali. Itu kali pertama yang mendakwa sebagai Tuhan. Tapi ketika tu Allah Ta'ala tak ambil siksa lagi. Allah Ta'ala tangguhkan siksa tu. Tuhan tak berlaku siksa lagi. Maka antara dua perkataan itu, antara dua kali perkata tu 40 tahun. Bukan stasta tu 40 tahun. Maknanya dia kecek mula-mula ma'alimtu lakum min ilahil ghairi. Dia kecek kepada jemaah dia gitu. Dia dakwa kata ya Tuhan dah situ. Lepas pada dia dakwa ini Tuhan tu, sengenya 40 tahun pula barulah bertemu dengan Nabi Musa ni. Ana rabbukumun a'la ni. Dua kali. Kali pertama Allah Ta'ala tak ambil salah. Bukan tak ambil salah, Allah Ta'ala tak siksa lagi. Kali yang kedua barulah Tuhan kira siksa. Siksa hak mana? Siksa dua kali ben dah. Ben hak nung, ben hak ni. Ben siksa siksa untuk hak mula-mula dan siksa untuk yang kedua. Sebab itulah Allah Ta'ala kata fa akhadahu Allahu nakalan akhirati wan ula. Jadi mati Firaun ni sebab apa? Siksa Firaun yang berlaku ni Tuhan kira dua. Satunya kali mula-mula yang kecek, kali yang kedua. Tapi nanti nak balas dak dua ni. Tu. Bukan kata balasan yang dapat ni sebab kecek ana rabbukumun a'la saja. Kira borong hok mula-mula nun kata ma alimtu lakum min ilahin ghairi tu. 40 tahun. Ini isyarat kata Allah tangguh masa. Allah tangguh masa. Tengok tu Allah. Tuhan nak nampak kata dia yang mentangguhkan masa. Dia tangguhkan masa Allah. Dalam keadaan itu rahmat ia ada lagi dah. Rahmat ia ada lagi. Dia tak ambil salah, tak ambil siksa selalu. Sebab kita ni duduk neraka ke dia tak ambil siksa lagi ni. Nanti nak ambil bila? Di akhirat. Tapi bila ambil di akhirat tu bukan ambil hak belakang tu saja. Ambil hak mula-mula 2, 3, 4, 5 dosa kita hak kita dah buat dua tu kita ambil habis. Tapi nak kira orang panggil nak cek banci sekaligus. Maka sini Allah Ta'ala ambil orang panggil ambil siksa ni kira dua kali lalu. Kali mula-mula kata ma'alimtu lakum min ilahil ghairi, dan yang kedua ana rabbukumun a'la ni. Tu kira dua. Fa akhadahu Allahu nakalan akhirati wan ula. Al-akhirati jadi al-kalimatil akhirah wal ula wan kalimatil ula. Murad dengan kalimatul ula ma alimtu lakum min ilahil ghairi. Murad dengan kalimatil akhirah ana rabbukumun a'la. Maka berlakulah siksa Fir'aun. Lagu mana akhirnya siksa disiksa mereka itu, disiksa akan mereka itu Fir'aun dan tentera-tentera dia.
Mereka itu Allah Ta'ala ambil siksa dengan lagu mana cara dia? Disiksa dengan karam. Dengan karam. Apa karam? Tenggelam. Itu satu lurah Melayu tu. Karam-karam ni tenggelam dalam laut. Fir'aun. Hak ni, Fir'aun, hak Musa ni. Ditenggelam dengan karam. Disiksa tu dengan karam, dengan tenggelam dalam laut Kulzum. Dalam laut Kulzum. Laut yang bernama Kulzum. Laut Kulzum nama dia. Laut Kulzum ni laut merah. Laut merah. Talideng siapa panggil. Sekarang ni orang panggil Al-Bahrul Ahmar. Al-Bahrul Ahmar mana laut merah. Masa dulu Arab ni yang terkenal dengan nama Laut Kulzum. Laut Kulzum. Laut Kulzum orang panggil. Laut Kulzum. Kulzum ni sepit. Makna sepit. Laut je disempitkan. Dia sepit sungguh celah. Laut dia sepit. Ya celah tu. Kalau kita tengok dalam peta tu, laut tu sepit je. Laut Talideng. Al-Bahrul Ahmar. Tu Laut Kulzum nama dia. Ataupun Laut Merah sekarang orang panggil. Kenapa panggil Laut Merah? Kerana bila kita naik kapal tu lalu atas tu kita nampak merah sepedarah laut. Dah air bukan merah, bukan kata jadi merah apa, tapi nampak atas tu pun merah. Merah. Maka orang panggil Laut Merah. Nampak jauh tu pun merah dah, padahal laut bukan cahaya merah. Apa ndak tu? Laut Merah nama dia. Di situ mana Laut Kulzum ni? Mesir, bagi pada negeri Mesir. Kita pergilah tempat yang dikatakan tu kan, ni kawasan ni Nabi Musa lalu. Nabi Musa belah lautnya kawasan ni. Laut Merah tu. Sebelum pada tu beriput Nabi Musa kila-kila sajalah, kila-kila. Sini Nabi Musa berhenti. Sebelum pada tu lepas pada tu ya lalu laut ni. Tempat ni dia belah laut. Hak tu dikesah-kesah belaka. Wallahu alam lah hakikat dia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kata, sungguhnya pada dimakian itu, sabit pada dimakian itu, fi itu takluk mazhub khabar inna muqaddam tu, la ibratan tu isim inna muakhar, lam tu lam gapo, lamul ibtida' dah, lamul ibtida'. Kata dia sesungguhnya bahawasanya pada yang dimakian itu, apa dimakian itu yang tersebut itulah badal pada yang dimakian. Pada yang dimakian itu yang tersebut tu, apa makna yang tersebut, tulis itu. Yang tersebut yakni mendusta Fir'aun akan Musa dan derhaka ia dan menghimpun ia akan manusia dan mendakwa ia jadi Tuhan dan siksaan Allah kepadanya. Tu yang tersebut berlaku jok daripada Nuh. Fakazzaba wa 'asa, amik mari situ. Thumma adbara yas'a fa'ashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allah. Sampai situ. Tu yang tersebut. Amik daripada tu Allah Ta'ala kata sungguhnya sabit pada benda tu yang dimakian itu tu la ibratan, sungguh menjadi bandingan. Kita makna sungguh selagi malam. Sungguh menjadi, sebab apa bermakna sungguh? Kerana lamul ibtida' tu memberi faedah taukid juga. Memberi faedah taukid juga. Selain daripada inna dah, inna tu takkid dah. Lamul ibtida' pun memberi faedah taukid. Satu laginya jumlah ismiyah tu pun memberi faedah taukid. 3 sini. Bahwasanya pada yang dimaki itu, yang tersebut tu menjadi sungguh menjadi bandingan, sungguh menjadi pengajaran bagi mereka yang takut akan Allah Ta'ala tu. Kalau orang takut gitu, boleh ambil benda tu jadi pengajaran. Kita kalau orang takut kepada Allah, kisah-kisah ni akan menjadi pengajaran, ibrah, pengajaran untuk diri kita.
Lagu mana akhirnya orang yang deraka ke Tuhan. Lagu mana akhirnya orang yang mendustakan Rasul. Lagu mana orang yang bertengok, bertakabur, sombong. Dan macam mana hujung jatuh orang yang mendakwa sebagai Tuhan. Kita duk tengok ambil ibrah. Lagu mana usaha mujahadah Nabi Musa berhadap kepada Fir'aun. Pada digelarkan dia salah satu daripada ulul azmi, daripada ulul azmi yang 5. Pada dengan dia tugas dia berat juga. Hadap kepada raja yang zalim sekian. Semua tu menjadi ibrah, pengajaran bagi mereka yang takut akan Allah Ta'ala. Takut lagu mana? Taswir rupa takut. Dengan junjung, dengan kerja buat, suruh segala suruhan Allah. Dan tegah, jadi dan jauh. Tegah Allah Ta'ala. Junjung, suruh dan tegah. Jadi tegah bukan junjung. Tegah ni jauh. Junjung, suruh dan jauh tegah. Kena kata itu. Dengan junjung suruhnya, junjung segala perintah Allah, dan juga jauh segala tegah larangan Allah. Larangan Allah Ta'ala kita jauh. Itu orang yang takut dan takwa kepada Allah. Mereka yang yaksha je yang akan dapat ibrah. Allah, ni boleh ukur ni. Ukur diri kita ada khasyah dengan Allah Ta'ala mana. Maka kalau kita ada khasyah dengan Allah, kita takut kepada Allah, benda ni jadi pengajaran untuk kita. Kalau tak ada sifat khasyah tu, tak jadi apa baca. Baca pun tak rasa degih ke apa dalam hati, tak ada rasa cekik ke apa tak, menyekik ke apa tak ada. Tu. Sekat tu dulu, insya-Allah kita sambung lagi ayat yang seterusnya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Allah Ta'ala awak tanya lagi. Masya Allah. رفع سمكها فسواها. Ayat ni kecek bak lah pula. Salah kata pindah bicara lah sikit. Bak Nabi Musa tu habis kat tu dah. Sekat tu kembali kata antum asyaddu khalqan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.